Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ni cikgu akan bincang iaitu penyelesaian segitiga solution of triangle. Okay, di bawah tajuk yang ke-10 tak silap cikgu. Okay, siapa yang belum belajar take notes lah. Cikgu rasa mungkin cikgu awak dah post dalam group. Okay. Yang dah belajar, kita tengok dia secara umum lah. So cikgu tak boleh nak pergi terperinci, cikgu hanya sentuh perkara-perkara yang wajib perlu awak kena kuasai. Okay, yang pertama yang perlu awak kena faham kat sini. Okay. Yang pertamanya adalah formula iaitu petua sinus ataupun sinus huruf. Okay, so kalau kita tengok, kalau asal usul dia punya petua dia adalah nisbah kadaran. Okay, bila melibatkan segitiga, syarat segitiga, yang pertamanya mesti dia tertutup. Okay, pastikan segitiga kita dah tertutup. Kalau ni segitiga juga tapi tak tutup. Okay, so tak boleh dia kena tutup. Okay, kalau soalan tu segi 4, make sure lah dia tertutup jadi segitiga. Okay, banyaklah segitiga boleh terhasil di sini. Okay, sini pun boleh kerak, sini pun boleh kerak. Tengok situasi soalan lah. Okay, so bagaimana nisbah dia A huruf kecil, ni huruf kecil. Okay, yang ini yang cikgu bulatkan ni. Okay, yang cikgu bulat ni. Okay, ni namanya length ataupun panjang panjang sisi. Okay, panjang. So A huruf kecil ini, A huruf kecil, B huruf kecil, C huruf kecil ini namanya length. Okay, let's say lah katakan C. Okay, kalau awak perhatikan C kat sini pakai diagram yang sama Okay, C kat sini. Okay, opposite dia, lawan dia. Okay, lawan dia C huruf besar. C huruf besar kapital ni, kapital A, kapital B, kapital C ni. Okay, ni nama dia sudut. Okay, angle. Okay, ataupun sudut. Okay, dia sudut bertentangan. Let's say A. Okay, tengok A kat sini. A bertentangan dengan dia adalah sin A. Okay, guna sebab petua sin. Sin sinus Okay, katakan B. Depan dia adalah sin B. Okay, berlawanan dengan dia. Okay, yang seterusnya adalah C. Ingat C yang kecil ni adalah dia punya length Depan dia adalah sin C. Okay, ni kalau soalan tu memerihakan length, dia boleh terbalik sebaliknya. Let's say lah cikgu nak tulis sin A divide by A pun boleh. Tapi partner dia, couple dia mesti angle lah duduk kat atas, iaitu sin B. Okay, bahagi dengan B. B ni adalah length panjang dia. Dan yang seterusnya adalah sin C divide by C. C angle, C huruf besar adalah angle, C huruf kecil adalah length. Ataupun panjang dia. Okay, ni yang pertama. Okay, dua ni lah boleh buat Ni sebaliknya lah. Yang atas ni adalah sebaliknya. Yang kedua yang perlu awak tahu adalah petua kosinus. Petua kosinus. Petua kosinus ni cara nak ingat dia gunting. Gunting. Dia mesti katakan cikgu nak cari A. A kuasa 2, ni A kuasa 2. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Tolak 2 BC cos theta. Kalau tengok ni gunting ni, macam gunting. Ni gunting ni. Ni ibarat gunting ni gunting awak. Ni letak tangan untuk guna petua kosinus,
cikgu akan guna, cara nak ingat dia adalah gunting lah. Yang nak cari adalah kat depan ni. Okey, katakan A kat sini. Okey, yang seterusnya adalah C. Kat sini adalah B. Antara C dengan B dia ada sudut. Okey, sudutnya adalah sudut A. Sudut yang berhadapan dengan A ni. So kat sini A kuasa 2. Okey, sini akan jadi okey. Sini akan jadi A kuasa 2. Okey. B kuasa 2. Okey, lepas tu tambah dengan C kuasa 2. Okey. So apabila memberihakan kat sini dia kena tolak. Tolak 2B. Okey, duduk antara adalah cos. Sebab apa cos? Sebab guna petua cos lah. Okey, iaitu cos A. Ni caralah, cara nak apa. Okey, cara nak apply. So gunting. So bagaimana gunting? Buat tangan lah, tangan buat 2. Okey, buatlah ni tangan awak. Okey, ni jari awak ni. Ni jari. Okey. Jari apa? Okey, ni jari. Okey, ni jari. Ingat yang jari ni adalah melibatkan length. Okey, ini melibatkan sisi. Okey, ataupun panjang Okey, ini melibatkan sisi. Ni tips dia Between, in between adalah melibatkan apa? Melibatkan sudut. Okey, apa yang nak cari kat depan ni lah nak cari. Okey. Ada sebarang pertanyaan? Boleh Okey, so samalah kalau cikgu nak cari B. Okey, kalau nak cari B, B duduk kat mana? B duduk kat sini lah. So buat gunting kat sini. Okay. Buat gunting sini. Okey. Katakan nak cari C. Okey, nak cari C, buat gunting kat sini. Okey, buat gunting kat sini. Ini adalah sudut C. Okey, ini adalah sudut B. Ini adalah panjang apa? Panjang C, ini adalah panjang A. Yang ini panjang B, ini adalah panjang A. Okey. So, itulah cara nak ingat dia. Okey. Cuma dalam petua sinus dengan kosinus ni dia ada sedikit iaitu nama dia kes berambiguti ni. Okey. Ambiguti ni. Okey, syarat yang lebih baiknya ada dalam buku ni awak Okey, siapa ada buku ni boleh tengoklah. Okey ni. Okey, buku yang kita beli ni awak boleh buat sedikit nota lah, ada kat nota kat sini. Okey, iaitu muka surat 164. Okey, awak boleh tengok 164. Buat sedikit nota. Matematik tambahan kena ada sedikit nota lah. Okey, bagaimana keadaan dia. Cuma cikgu nak khabar berdasarkan apa soalan lah. Okey, bila berambiguti ni ada 2. Yang pertamanya dia mesti uji awak sudut cakar. Sudut cakar. Okey, apa maksud sudut cakar? Iaitu di antara 90 hingga 180. Sudut yang awak dapat tu, sudut yang awak dapat tu awak kena tolak dengan 180. Kalau sudut yang awak dapat tu kurang daripada 90. Okey. Yang kedua, biasanya kes berambiguti ni adalah dia sketch. Okey, sketch. Okey, sketch. Okey, nanti kita akan lihatlah syarat dia. Okey. Dia banyak kaedah nak buat benarnya ni. Okey, cuma cikgu ada cara nak buat dia. Okey, ada cara. Okey, boleh sampai kat sini. Okey, so 3 benda lah setakat ni. Petua sinus, petua kosinus dengan kesnya adalah kes berambiguti. Okey, yang keempat, yang terakhir. Okey, yang terakhir dia ada 2. Okey, ni awak bacalah sendiri. Petua sains adalah bla bla bla. Okey, ni bacalah. Okey, B huruf besar ni adalah sudut B huruf besar sudut, A huruf besar sudut, C huruf besar sudut.
Okey, yang seterusnya adalah yang keempat adalah luas. Okey, luas dia ada dua formula. Satu formula ni. Satu lagi adalah formula ni. Okay. Dia ada dua formula. Okey, dia ada dua formula. Biasanya pelajar akan tanya, cikgu, hak mana saya kena buat? Dua-dua kena belajar. Okey, manalah tahu soalan tu bersyarat, dia kata menggunakan hukum Heron cari luas bla 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 bla. Maknanya kalau guna hukum Heron, hukum lain, hukum ni tak boleh guna lah. Okey, hukum luas biasa ni tidak boleh guna. Okey, so cikgu nak pergi ke terperinci sikit. Okey, kalau soalan tu terbuka, dia tak khabar menggunakan kaedah apa-apa. So, boleh guna kaedah ni lah. Okey, cara pun sama, iaitu gunting. Okey, tips dia adalah gunting gunting. Okey, bagaimana nak buat gunting? Okey, contohnya awak ada maklumat apa? Awak ada maklumat A, lepas tu awak ada maklumat B, lepas tu awak ada maklumat C ni, sudut C. So awak kena gunting lah. Okey, ambil jari satu. Okey, ni ibarat gunting Okey, maklumat yang ada adalah B, panjang B, sisi B. Yang kedua adalah panjang A. Yang ketiganya awak ada maklumat sudut C. Okey, sudut C yang awak kena ingat. Sudut C adalah dalam degree Okey, ataupun darjah. Okey, dalam degree. Manalah tahu soalan tu dalam radian ke. Okey, so sudut C ni adalah dalam darjah. Okey, so awak kena tengok sini lah. Okey, sudut. Nak cari sudut dia mesti ada tiga benda. Yang pertamanya dua sisi. Sisi A dengan sisi B. Dan sudut yang terkandung di antara sisi A dengan B. Iaitu sudut yang terkandung adalah sudut C lah. Okey, untuk guna formula ni, luas ni. Okey. So, boleh bacalah nota kat sini apa-apa. Okey, samalah yang ini kedudukan. Ni A, B, C. Ni B, C, A. Bila ada maklumat B, ada maklumat C, ada maklumat A, guna formula ni. Okey. Okey, yang seterusnya adalah apa? Heron. Okey, hukum Heron. Hukum Heron ni setakat ni sebelum ni dia adalah hukum dalam silibus forensik sebelum ni. Sekarang ni dia dah ambil masuk dalam silibus matematik tambahan. Okey, hukum Heron ni kalau nak cerita panjang cuma yang awak boleh tahu S. Okey, apa maksud S? S adalah jumlah sisi. Ingat, hukum Heron ni hanya untuk segitiga je. Segi empat tak boleh segitiga je. Kalau soalan tu segi empat, okey, segi empat ni awak kena jadikan dia segitiga lah. Kalau soalan tu segi empat, okey, jadikan dia segi tiga. Maknanya luas yang pertama awak kena cari, awak tambah dengan luas yang kedua. Okey, ingat untuk segitiga sahaja formula ni. Sebab lengthnya adalah A tambah B tambah C bahagi dengan 2. Okey, nak kata purata tak purata, dia adalah saya lupa, cikgu lupa apa nak sebut ni. Okey, kalau purata dia bahagi dengan 3, dia lebih kurang kepada purata lah. A tambah B tambah C bahagi dengan 2. Okey, so luas dia bersamaan dengan S yang kita cari dan darab dengan setiap S ini tolak dengan sisi dia. Katakan S tolak A. Kat sini adalah S tolak B. Kat sini adalah S tolak C. Setiap sisi dia ni. So ada 4 benda lah. Ada 1, ada yang kedua. Okay, ni sisi Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini adalah melibatkan sisi. Okay, yang kedua, yang ketiga dengan yang keempat ini adalah melibatkan sisi. Okay. Boleh So berapa perkara awak kena faham? 1, pertua sinus. Yang kedua, kosinus. Yang ketiga, kisbah ambiguti. Yang keempat adalah luas. Okay. So ada 4 benda yang perlu awak kena faham. Nanti buat nota, ada 4 je nota yang perlu awak kena buat. Okay. Berkenaan dengan tajuk ni lah.
Okey, so hari ni cikgu bagi awak soalan daripada modul Cakna. Sebab cikgu tengok soalan ni daripada KL. Soalan ni dah berat mana soalan ni? Okey. Okey. Dah buat ke belum? Buat sikit. Buat sikit. Lepas tu nak buat dulu ke ataupun nak buat sama-sama? Sama-sama. Buat sama-sama. Siapa dah buat soalan satu? Saya. Tapi dah betul tak? Okey. Siapa saya tu sekejap Bagus lah. Okey, apa jawapan ia buat? Yang saya tu, cikgu dah nampak siapa yang bercakap sekarang ni. 91.42. Soalan A ke? Ya. Okey, 91.42. 0.42. Okey, sudut dia 91.42. Yang kedua, FB? BD sama dengan 9.33. 9.33. Ya. Mana? Ya, kan cikgu kata dah kan jawapan mesti sifat ke berarti kan? Berapa jadi 9.33? Tinggal se. Tinggal se. Okey, C? Si tengah baki. Salah. Salah. Okey. Okey, tahniahlah siapa yang dah buat tu. Siapa tu? Fatihah. Okey, Fatihah. Bagus. Okey. Kita bincang sama-sama boleh? Boleh tak Kena buat dulu. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Kalau kita tengok daripada jauh, dia akan jadi segi 4 Dan ia kat tengah ni. So ada berapa segitiga kat sini? Ada 2 lah berdasarkan soalan yang diberi. Okey, ada 2 segi, 3 berdasarkan soalan yang diberi. Okey, so disebabkan silap cikgu ada lagi kelas yang tak belajar kita tajuk ni So cikgu buat asal dulu lah. Okey, kalau cikgu kalau awalnya cikgu suka buat start dengan kaedah apa? Ada gambar rajah. Okey, ada gambar rajah. Cikgu seperti sinilah, senang. Okey, A. Okey, dia nak B, mana B? Sini. B, C, mana C? Sini. Mana D? Sini. Okey. Sebab cikgu tambah rosok gambar rajah cikgu ni, cikgu buat balik gambar rajah ni. Sebab banyak lagi nak pakai ni. Tapi dah biasa awak tindang dah ni. Okey, so cikgu ada B, cikgu ada C, cikgu ada D. Betul? Okey, maklumat yang cikgu ada D kepada C ataupun C kepada D. Length dia adalah 7 cm. Okey, B dengan C, dia punya length dia adalah 6. Okey, yang seterusnya cikgu ada satu sudut, satu angle. Di mana di D? 40. Kita check dulu. Boleh ke sudut puting? Tak boleh lah sebab sudut kat sini tak ada Okey, kalau sudut puting tak boleh, maknanya guna petua apa? Petua sinus. Okey, cikgu nak start line dulu ke nak start angle dulu? Kita tengok soalan nak apa? Nak sudut. So, kita letak dulu sudut. Okey, kita letak dulu sudut. Okey, sudut apa dulu yang kita nak cari? Okey, katakan sini ya. Okey, maklumat yang kita ada ni dengan ni. Betul tak? Okey, lepas tu sudut ni lah. Ni dengan ni. Okey, so kat sini cikgu boleh kata sin 40 dia punya perkadaran dia ataupun nisbah dia adalah 6. Okey, ratio. Lepas tu sin apa kat sini? Sin
Okey, seterusnya sin apa? Sin apa ni? Sin B lah. So, sin kat sini cikgu tulis CBD. Okey, sama dengan apa? Okey, nisbah kat depan dia adalah 7. Line dia 7. Okey. So, kena cari apa dulu? Kena cari sudut ni dulu. Sudut CBD. So, bagaimana nak tahu sudut CBD ni? Okey, kita apa? Kita pindah lah. So, dapat 7 sin 40 bahagi dengan 6. Okey, maksudnya 7 ni pindah ke sini. Bahagi pindah jadi apa? Jadi darab. Okey, bila jadi sin sudut ni, so cara dia nanti, okey, bagaimana nak pindahkan sin? Dia akan inverse lah. Shift sin. Nanti awak tekan kalkulator shift sin lagi. Iaitu 7 sin 40 bahagi dengan 6. Okey, tolong seorang berapa sudut kat sini? Okey, mula-mula. Okey, siapa ada kalkulator boleh tekan. Mula-mula tekan 7 dulu. 7 sin 40. Okey, lepas tu awak tekan bahagi 6. Okey, dapat jawapan betul. Lepas tu tekan shift sin. Tekan answer. Dapatlah jawapan dia. Dapat jawapan dia apa? 48.58. 48.58 degree. Okey. So bermaksud, cikgu baru nak tulis sini. Sudut kat sini adalah 48.58 degree. Okey. So bagaimana nak cari sudut BCD? Awak dah belajar dah masa menengah rendah betul? Apakah jumlah sudut segitiga? 180. 180. Oh, lain macam bunyi. Okey, cikgu buat kat atas ni lah. Okey, so bermaksud 180 sama dengan sudut sini adalah apa ni? 40. 40 tambah dengan berapa? Tambah dengan 48.58 degree adik. Okey, sekejap dah nak masuk. Syahpia. Okey. Ni tambah Okey, 4858. Ambil mana ikut 4858 ni? Hak kita kira belaka ni. Matematik tambahan sini je. Hak lain dah jadi matematik dah. Okey, yang seterusnya apa? Yang seterusnya adalah sudut BCD. Okey, so sudut BCD sama dengan 180 tolak dengan 88.58. Okey, ingat Ingat untuk degree jawapan yang mesti diberi adalah 2 tempat perpuluhan sahaja. Okey. So berapa sini boleh? 91.42 degree. Boleh? Boleh Okey, kalau cikgu lah soalan macam ni tulis dalam degree lah senang. Kecuali soalan tu minta dalam minit. Tu cerita lain lah. Okey, kalau soalan macam ni selamatnya kita jawab menggunakan degree. Okey. Kalau nak jawab minit pun boleh, tidak ada masalah. Okey, nak jawab minit pun boleh. So jawab minit awak akan dapat 91 degree 25 minit. Cikgu nak tekan hak mana? Tekan hak kosong, koma tu. Ada dalam kalkulator awak dia. Boleh Okey, selesai untuk soalan A. Okey, pergi ke soalan B. Okey, soalan B dia nak apa? Panjang BD. Mana B? Sini B. Mana D? Sini D. Okey, dia duduk di antara. Hak mana saya nak pilih? Nak pilih hak kanan ke nak pilih hak kiri? Senang. Nak pilih gambar rajah segitiga hak kiri ni ke? Hak kiri ni ke? Ni kiri
ke nak pilih gambar segitiga hak kanan? Kanan. Hak kanan. Sebab apa Fatihah hak kanan? Sebab ia bagi dah maklumat. Boleh je cari. Ya, sebab hak kanan ada mempunyai maklumat yang lengkap. Okey, tak percaya main cikgu isi. Okey, katakan cikgu nak jawab B. Cikgu nak contoh sini takut bolok lagi. Okey, so kat sini adalah D, sini adalah B. Okey, maklumat yang cikgu ada, yang pertamanya adalah 7. Maklumat yang cikgu ada yang kedua adalah 6. Yang ketiganya semua sudut cikgu ada. Sini sudut berapa sini? 40. Okey, yang sini sudut berapa sini? Sini adalah sudut dia 48.58 degree. Okey, so sudut kat sini berapa? Sudut kat sini cikgu dah kira dah ni. Hak mana ni dia? Iaitu berapa? 91.42. Okey. Boleh sampai kat sini? Boleh dah. Okey, so cara nak selesaikan kita tengok. Oh, sudut ada, ratio pun ada. So dia ada dua lah kaedah. Okey, awak nak guna petua sinus pun boleh, nak guna petua kosinus pun boleh. Okey, cuma jawapan dia akan larilah sedikit kalau awak guna petua ni. Okey, kalau awak buat dua-dua, okey. Katakan cikgu nak buat dua-dua lah, cikgu nak tunjuk ke awak. Okey, cikgu nak pakai petua sinus dulu. Okey, hak pentas ni petua sinus. Okey, petua sinus. Okey, petua sinus dia memeriharkan kepada apa? Memeriharkan kepada length lah. Okey, so kat sini BD, kita buat BD lah. Okey, depan dia adalah sin 91.42. Okey, sama dengan, okey, hak mana saya nak pakai? Okey, katakan cikgu nak ambil 40, cik sikit. Iaitu 6, okey, length 6, oppose dia, berhadapan dengan 6 adalah sin 40. Okey, so apa nilai BD? BD sama dengan 6 sin 91.42 degree bahagi dengan sin 40. Okey, so tekan kalkulator. Tolong seorang tekan kalkulator. Boleh berapa? Ingat kalau jawapan lem ni simpan akan berhenti. Okey, comelnya. Ada berapa boleh jawapan? 9.331. Okey, 9.331. Yang lain tekan tak tu kalkulator. Seorang je jawab Hari ni seorang je student saya. Seorang dua je. Tekan tu. Okey, bagus. Alhamdulillah. So 9.33. Jangan jawab 9.33. Jawab moleknya 9.331. Pak akan bererti. Okey, kalau length pak akan bererti. Kalau sudut 2 tepat perpuluhan. Tu di semua place. Okey. Sebab apa? Cikgu takut tak ada dalam skema. Tak ada dalam skema NU lah. K1, K1, NU. Okey. Okey, N kosong. Rugi lah, rugi. So, jawab lebih tak apa. Kalau rajin, jawablah satu kalkulator. 9.31147638 kalau rajin lah. Okey. Cuma sudut tak boleh buat gitu. Sudut mesti 2 tepat perpuluhan. Okey, selamatnya. Okey, sekarang ni kita nak beri jawapan kita tu biar sama dengan skema pemakahan. Baru comel. Okey. Ibu guna ni lah. Okey, ada satu lagi cara dia. Okey, cara dia bila awak check, rupanya boleh buat kaedah routing. Okey, boleh buat kaedah routing. Apa yang nak cari duduk sini. Okey, 7 ada. Okey, 6 ada. Sudut di antara pun ada. Sudut di antara adalah 91.42. Okey. Katakan awak nak tulis petua. Ni cikgu tulis nama dalam question nak tulis nama, tak boleh tulis nama terpulang lah. Cuma cikgu nak gambar. Nanti senang awak nak rujuk nota. Sebab nota duduk bawah sekali right.
Okey, so petua kosinus petua kosinus. So bagaimana nak cari petua kosinus ni? Gunting tips dia adalah gunting. Okey, so bagaimana nak selesaikannya adalah B D kuasa 2 sama dengan sama dengan apa? Sekejap aku nak nampak ni ya. Okey, sama dengan 7 kuasa 2 tambah dengan ni 7 tambah dengan 6 kuasa 2. Cikgu BD mana ni? Ni D ni B. Okey. Tambah dengan 6 kuasa 2 ni 6. Okey, 6 kuasa 2 tolak dengan 2 saling balik 7 dengan 6 tu. Okey. Lepas tu cos berapa? Cos 91.42. Okey. Bagaimana nak selesaikan BD? Square root lah. Okey. Tapi nak tekan kalkulator jangan tekan square root dulu. Square root tekan lah kali. Punca kuasa 2 ni awak tekan lah sekali. Okey, awak kira dulu awak ni. 7 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2 tolak dengan 276. Okey, cos 91.42. Sebab apa cikgu kata jangan buat square root dulu? Sebab ada kalkulator dia tak boleh nak baca. Okey, lepas tu you baca mengarut lah. Baiknya awak kira dulu dalam tu 7 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan 7 didarabkan dengan 6. Lepas tu didarabkan dengan cos 91.42. Okey, awak dapat jawapan, awak square rootkannya, awak tekan answer. Okey, awak akan dapat apa sini? Okey, 9.332. Nampak tak? Beza sikit. Okey, kalau guna petua kosinus 9.332. Kalau awak guna petua sin, awak akan dapat 9.331. Okey, nampak berbeza sikit. Boleh? Tapi orang akan tanya, cikgu hak mana molek? Kalau ikut skema, ikut ranking skema lah. Cikgu cakap ni mengikut pemakahan pemakahan yang biasa cikgu tengok. Hak ni dulu skema yang pertama. Okey, hak ni boleh juga skema yang kedua. Itulah kalau awak jumpa soalan gini, awak cek dulu, boleh tak guna petua sinus? Kalau boleh guna petua sinus, baiknya guna petua sinus sebab dia adalah skema pemakahan yang pertama. Okey, hak ni pun boleh juga. Okey. Cuma cikgu takut yalah. Takut apa? Risiko sikit nak buat gini kan. Hak kuasa 2 ni tinggal. Takut tekan kalkulator tinggal nak kuasa 2 lah. Lepas tu lupa nak square root lah, banyak tinggal. Okey. So, kedua-duanya boleh dikira sebenarnya. Cuma dia ada sisihan sikit lah. Tadi 9.331. Kalau guna petua kosinus akan dapat 9.332. So, biasanya kalau cikgu akan tengok awak guna kaedah apa. Kalau guna kaedah kosinus, jawapan ni mesti ni. Kalau guna kaedah sinus, jawapan ni mesti ni. Gitu je. Boleh jelas Ada soalan nak tanya? Alhamdulillah, tak ada soalan. Okey, yang seterusnya pakai pen mana pula ni? Pen ni lah. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Okey, cikgu tulis dulu sini. Sini dapat apa? Cikgu ambil 9.311 lah. 9.331. Nampak tak? Nampak cara 5 tak? Okey, boleh? Okey, siapa bawa masuk tu tulis nama tulis nama dengan kelas Okey, ada soalan nak tanya? Sila bertanya dulu sebelum cikgu pergi ke lain.
Okey, soalan yang seterusnya dia nak apa? Dia nak BAD, bad. Oh, jahat ni. Okey, BAD BAD dia nak ni. Okey, BAD. Sini kan BAD. Sekejap. Okey, BAD. Good. So BAD, kita tak boleh guna gambar rajah kanan. Inilah. Okey, kita tak boleh guna gambar rajah belah kanan ni. Kalau BAD, kita hanya boleh guna segitiga sebelah kiri. Ni je. Okey, sebelah kiri je boleh guna. Okey, so bagaimana nak guna dia? Nak guna dia, okey, kalau cikgu lah. Okey, bina dulu gambar rajah dia. Ni cerita baru belajar, kalau dah pandai cerita lain. Okey, nak selamat, nak jawapan. Nampak tak kan tulisan orang ni? Macam je tak nampak tak? Kita ambil tulisan gelap sikit lah. Okey, kalau cikgu soalan macam ni, okey, cikgu tulis dulu gambar rajah dia ni. Okey, kecil dulu, cikgu. Okey. Bila lukis gambar rajah, jangan lukis gambar rajah bogey je. Kena letak maklumat apa yang kita ada. Okey, maklumat yang kita ada yang terkini dia adalah B kepada D, iaitu 9.331. Okey, yang keduanya adanya sudut lah. Adanya apa? Sisi yang kedua iaitu A kepada D, iaitu 9.6. Okey. Dan yang ketiganya adalah apa? Adalah sisi yang ketiga ni lah, iaitu 11.4. Okey, 11.4. Apa Okey, cikgu buat besar. So, hak ni cikgu pindah dari sini. Bos nah. Okey, kalau soalan macam ni, ingat kalau tak ada sudut langsung. Okey, kalau tak ada sudut langsung, okey, kalau tak ada sudut langsung, siapa orang masuk tadi tolong tulis nama ya. Okey, siapa lah. Kalau tak ada sudut langsung macam ke soalan macam ni, apa yang perlu buat? Tak perlulah check. Memang bukan petua sinus lah, dia adalah petua kosinus. Okey, dia adalah petua kosinus. Okey, kehendak soalan adalah mencari sudut kat sini. Dia adalah petua kosinus. Okey, kalau dia bagi tak ada sudut langsung ni, okey, maka dia adalah petua kosinus. Tu cara dia. Okey, cara dia cikgu hanya bagi tip sajalah. Okey, lepas tu awak sebagai pelajar perlu buat apa? Buat banyak latihan. Okey, banyak latihan. Berlatih. Perlukan latih. Okey, yang seterusnya buat apa? Iaitu 9.331 kuasa 2. Okey, sudut tak? Guting. Nampak tak guting? Guting gini guting. Okey, ni guting. Okey, sudut kat sini kita nak cari. Kita ada apa ni? Kita ada 9.6. Kita ada apa pula? Kita ada 11.4. Lepas tu kita ada apa? Kita ada 9.331. Okey. So 9.331 kuasa 2 sama dengan 9.6 kuasa 2 tambah dengan 11.4 kuasa 2 tolak dengan 2 9.6. Okey, darabkan dengan 11.4. Okey, lepas tu guna cos apa? Ni sambung cuma cikgu tulis kat bawah ni, iaitu cos BAD. Sudut ni lah. B. Okey, sudut BAD. Sudut ni. Okey. So bagaimana nak buat? Pindah. Ni okey, cikgu tunjuk satu-satu step Biasanya sini pelajar kalau cuai je kat sini memang jeng lah. Okey, cikgu ajar satu-satu Okey, pindah dulu ni sebelah kiri. So akan dapat macam ni lah. Okey, 11.4
cos BAD sama dengan 9.6 kuasa 2 tambah 11.4 kuasa 2 tolak dengan 9.331 kuasa 2. Okey, boleh sini ya. Okey, ingat. Ni darab tak? Pindah dia akan jadi apa? Dia akan jadi bahagi. Tapi kalau awak boleh congok lagi bagus sebenarnya. Okey, cikgu buat satu-satu. Sebab jawapan yang terbaik adalah tekan sekali je kalkulator. Tu dapat jawapan. Okey, so 11.4 kuasa 2 tolak dengan 9.331 kuasa 2 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2 ni. Hati-hati sebab ia melibatkan titik perpuluhan. Okey. Okey, so tinggallah cos. Cos bila pindah, tadi cikgu pindah ni kan. Sekarang ni cikgu nak pindah cos. Bila nak pindah cos, apakah yang berlaku? Okey, siapa baru masuk tulis nama dengan kelas? Kan ada orang nak tanya. Okey. Apakah yang berlaku bila cikgu nak pindahkan cos? Negatif. Bukan, dia panggil sourcing cos, inverse cos. Memang negatif. Iaitu cos inverse. Gitu. Macam kita tadi nak pindah sin yang akan jadi inverse sin. Okey, sourcing sin ini adalah sourcing cos. Okey, so 9.6 kuasa 2 tambah 11.4 kuasa 2. Cikgu buat gini lah. 9.331 kuasa 2 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2. 9.6. Okey, disusuli dengan 11.4. Okey, tolong kira untuk cikgu sekejap. Okey, kira hak dalam kurungan dulu Kira hak ni dulu. Kira hak dalam kurungan dulu, atas ni dulu. Okey. Kira hak atas ni dulu. Oh, tak boleh. Okey, kira hak atas dulu. Siapa ada kalkulator, kira dulu 9.6 kuasa 2 tambah 11.4 kuasa 2 tolak 9.331 kuasa 2. Lepas tu tekan sama dengan. Okey, dapat jawapan tu. Lepas tu tekan bahagi. Buka kurungan. 2 darab 9.6 darab dengan 11.4 tutup kurungan. Tekan sama dengan. Lepas tu tekan shift cos. Tekan sama dengan. Berapa jawapan awak dapat? 13.55 tu. 13. Macam mana dapat 13? Cikgu dapat 51.90. Nampak tak? Ni. 13. Bagaimana awak kira 13 tu? Siapa yang bagi cikgu 13 tu? Okey, jawapan dia adalah 51.90 degree. Okey, tapi kalau awak nak jawab dalam minit, okey, boleh je. Okey, atau dalam minit awak akan dapat 51 degree 54 minit. Okey. Faham tak Kira dulu atas ni. Okey, awak kira dulu ni atas ni. Okey, lepas tu awak tekan sama dengan. Okey, awak tekan sama dengan. Lepas tu awak tekan bahagi. Lepas tu kira lah bawah ni. Lepas tu awak tekan sama dengan. Okey, lepas tu last sekali. Ni last sekali Ni last sekali. Last awak tekan shift. Awak tekan cos. Awak tekan answer.
Lepas tu awak tekan sama dengan. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, Fatihah boleh. Yang lain? Boleh. Boleh. Okay. Dah faham tanya. Rugi dia. Okay, rugi. Tanya. Bak soalan tahun depan ada soalan ni bahagian ke tahun 2. Cikgu tahu mana? Cikgu pun tak tahu. Tapi kalau awak percaya cakap cikgu, insyaAllah betul kot rasanya. Okay. Okay, next. Yang seterusnya. Okay, Anis Syafiqah baru masuk. Selamat datang Anis. Okay, yang seterusnya. Soalan D. Okay, soalan D. Okay, soalan D. Okay, dia itu apa? Iaitu soalan dia adalah memberikan kepada luas. Okay, luas apa kalau kita baca kat sini? Okay, cikgu masuk daftar balik sini. Sini dapat 51 54. Okay. Boleh Okay, bila awak nak selesaikan macam ni, okay, apakah yang perlu kena buat kat sini? Apa yang perlu kena buat? Jadi gini. Apakah yang perlu kena buat kat sini? Okay, Nazmi baru masuk. Okay, selamat datang Nazmi. Apakah yang perlu kena buat? Iaitu bina gambar raja. Okay, cikgu akan buat 2 kaedah. Kalau soalan macam ni, okay, awak boleh guna formula luas biasa ataupun formula Heron tadi kan. Okay, kalau cikgu akan tunjuk 2 lah cara. Okay, katakan cara yang sebelah kiri ni cikgu nak guna Heron Okay, Heron kat sini 96. Heron hanya perlukan apa? Sisi sahaja Sini adalah 9.331. Okey, kat sini adalah 1.4. Okey, 1.4. Okey, lepas tu tambah dengan apa? Tambah dengan segitiga sebelah kanan dia tu. Okey, ADB. Okey, ADB kalau awak tengok DB siap. Kalau ada soalan, okey, untuk menggunakan formula, pastikan luas itu adalah luas apa? Okey, contohnya cikgu ambil 7 dengan apa? 7 dengan 6. Okey, 7 dengan 6 tu. Okey, luas kat sini berapa luas kat sini? 91.42. Okey. Cikgu ambil balik cikgu nak. Okey, sebelah kiri ni cikgu akan guna kaedah apa? Cikgu akan guna kaedah Heron Okey, kaedah Heron yang pertamanya awak kena cari S dia. S kat sini adalah 9.6 tambah dengan 9.331 tambah dengan 11.4. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2. Jangan bahagi dengan 3, bahagi dengan 2 Sebab dia 3 tolak 1 formula dia. Okey.
Okey, berapa kat sini boleh? Nampak tak 15.16. 15 151 15 16. berapa dah bunda? 17. 17. Awak dapat 15 point. Okey, kalau rasa dok confuse ambil 1655. Betul tak? Okey. Okey. Kalau rasa confuse ambil belaka, tidak ada masalah. Tapi kalau rasa nak ambil 4 ke berhenti 15.17. Jangan ambil 16. Okey. Okey, so luah kat sini cikgu dah beritahu yang pertamanya adalah S. Okey, adalah S. S yang pertama adalah 15.1655. Katakan cikgu ambil belaka. Okey, S yang kedua tolak sisi yang pertama. Katakan ni sisi yang pertama. Line yang pertama, ini adalah line yang kedua, ini adalah line yang ketiga. Okey, sisi yang pertama adalah 15.1655 tolak dengan 9.6. Okey, ni cikgu guna herong herong. Okey. So yang keduanya adalah 15.1655. Okey, tolak dengan berapa? Tolak dengan 9.331. Okey, sisi yang kedua. Sisi yang ketiga adalah 15.1655 tolak dengan berapa? Tolak dengan 9 apa? 9 je. Okey, tolak dengan apa? Tolak dengan 11.4. Lepas tu dapat jawapan, awak square rootkan dia. Square root, panjang square root Okey, tolong cikgu berapa? Awak kira luar dalam ni, jawapan dia awak square root last sekali. Okey, boleh berapa? 43.1. 16 awak rasa Suara 6. Suara siapa kau? Dapat 43 13. 13 13 tu awak ambil 14 06. Sebab bunda. Jangan balas, sabar. Okey, 43.06. Siapa hok ambil hok cikgu ni, awak akan dapat 43.06 tu. Tu dah. Tapi kita dapat lain. Sebab apa awak dapat lain? Siapa yang dapat sama dengan cikgu? Saya. Saya. Okey lah. Bagaimana awak dapat lain tu, Fatihah? Cuba kira balik. Okey. Okey, cuba kira balik. Okey. Ni adalah herong lah. 15.1655 cikgu ambil. Okey, kalau nak ambil 15.17 pun boleh. Cuma jawapan dia berbeza lah sedikit sini. Saya guna yang tu. Guna mana? Saya guna yang 15.17. Lepas tu dapat apa lain. Memang dapat. Dia sisih sikit lah. Awak dapat 43.03 dia 13. Dapat, tidak ada masalah. Sebab biasanya bila jadi gitu cikgu akan tekankan kereta balik lah. Betul ke tak pelajar ni jawab. Tu je. Okey, ni yang pertama Yang sebelah kiri adalah menggunakan formula Heron. Okey, ni cikgu ambil calculator ni. Okey, yang keduanya cikgu nak guna kaedah apa? Guna formula rumus tadi lah. Keyword dia apa? Keyword dia adalah gunting. Masih lagi gunting. Ni gunting. Okey, gunting. So, sudut dalam ni adalah 91.42. Sudut luar 7 dengan 6. Okey. So,
Yang kedua kat sini awak akan dapat apa? 1/2 sisi A dengan B Okay, length dia 7. Length yang kedua adalah 6. Lepas tu, ingat formula luas adalah sin Sin apa? Sin 91.42. Okay. Okay, boleh kat sini? Dapat berapa sini? Siapa yang ada 3? Dapat 20 99 senyap dah. Okay. So, cikgu guna satu kaedah Heron, satu lagi adalah kaedah formula. Okay, so bagaimana luas dia? Okay, luas dia cikgu boleh tulis guna pen ni, pen merah. Okay, luas dia cikgu boleh tulis sebagai apa? Okay, luas sama dengan 43.06 tambah dengan 20.99. Okay. So dapat berapa sini? Dapat 64.05. Okay, boleh? So untuk peringkat awal lah ni awak kena belajar dua-dua formula. Satu formula rumus. Yang ini adalah formula rumus. Okay, ini adalah formula rumus. Rumus yang memberi harga kepada area. Okay, yang ini adalah formula Heron. So dalam periksa nanti saya tak tahu. Mungkin ada syarat ke tak. Okay, tapi peringkat awalan ni kena kuasai dua-dua formula. Okay, dua-dua formula. Boleh Boleh. Boleh. Okay, cikgu nak pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, kita tengok overall dulu. Okay, inilah adalah hasil kita hari ni. Banyak hasil Okay, hasil kita pada hari ini. Okay, siapa yang baru masuk tulis nama nama dengan kelas. Okay, tengok yang seterusnya. Okay. Boleh buka mic boleh bertanya soalan kalau tak faham. Jangan bimbang. Cuma jangan balah ya dah ni. Okay, soalan ni bagi kalau awak tengok berapa segitiga ada kat sini? Berapa segitiga yang ada dalam segitiga ni? 2. 2 lagi. Okey, jawapan lain? 3 tu. 3 cikgu. Macam mana orang dapat 3 kan? Cikgu nampak 2 je. Yang pertama adalah B, D, E, B kan? Yang keduanya adalah B, A, C, B. Oh, ni bukan segitiga ni. E, B, A dengan C ni bukan segitiga ni, segi 4. Okay. So ada 2 je segitiga. Cuma bagusnya soalan ni. Apa bagus soalan ni? Dia bagi dalam bentuk ratio kat sini. Okay. Dia bagi, bagus soalan ni 2. Yang pertamanya maklumat diberi dalam bentuk ayat. Okay, ayat. So dia bagi gambar rajah 80 je dia bagi. Hak lain 80. Sini apa maksud dia ni? Ni sudut berapa sini? 90. Okey, 90. Sudut tegak 90. Okey, kita ambil maklumat dia. A kepada B. Jumpa A kepada B. Okey, sinilah. Okey, A kepada B. Kita conteng di sini. So, 10. Okey, B kepada C. Okey, B kepada C. Kita conteng dulu sini. B kepada C. Okey, berapa dia bagi? 7. Hati-hati bagi ratio kat sini. Okey, ingat kalau nak buat ratio, buat dalam bentuk pecahan paling senang. Iaitu AD per dengan DB sama dengan berapa? 1/4. Okey, mana AD? Jumpa AD. Ni A kepada D. Ni 1. Okey, BD berapa? BD.
Sini adalah apa? 4. Nampak tak? Total semua sekali adalah 5. Nampak? Jumlah dia adalah 5. Okey. So bermaksud jumlah sini ke sini adalah 5. 4 tambah 1, 5. So 10 bahagi dengan 5 dapat berapa? 2. 1 perwakilan maknanya 2. So 1 maknanya apa? 1 darab dengan 2 dapat apa? Sini 2. A kepada B adalah 2. Okey. Sini berapa? 4. 4 kali dengan 2 8. So D kepada B adalah 8. Okey. Cukuplah 10. Okey, boleh sampai kat sini. Boleh dah? Ada respon. Okey. Yang seterusnya kita tengok soalan. Okay. Sekarang ni maklumat kita dah hampir lengkap dah. Okay, kita tengok soalan. Kita tengok soalan yang pertama adalah sudut ABD. Okay, A. Mana A ni? A. Ni B. ABD lah. Sorry, ABC. AB. Ni B. Ni C. Okay. So, kalau cikgu sebab tak mau bolak dengan gambar rajah ni, cikgu buat balik, contoh balik gambar rajah kat sini. Cikgu boleh katakan gambar rajah cikgu gini. Cikgu lokir gambar rajah soalan je. Tak perlu lokir belaka-belaka. Okay, so A. Sini adalah B. Okay, sini adalah sudut yang dia nak cari. Ini adalah C. Maklumat yang cikgu ada kat sini, yang pertamanya adalah sudut kat sini adalah 80. Maklumat yang kedua yang cikgu ada adalah panjang A dengan B adalah 10. Okey. Dua maklumat je yang cikgu ada. Ada lagi maklumat yang cikgu ada? Tak ada. BC 7. Ha? B+C BC 7. Pandai. Cakap awak. Adalah. BC adalah 7. Okey, BC adalah 7. So tengok bila melibatkan sudut biasanya kita guna petua apa? Petua sinus. Okey, sinus. So bagaimana nak petua sinus? Okey, kita cari sudut sini dulu, betul tak? Okey, cari sudut kat sini dulu. Okey, so kat sini cikgu boleh tulis sebagai sin. Sebabkan sudut nak, cikgu tulis sin dulu lah. Sin sudut BAC bahagi dengan, okey, depan sudut sini adalah apa? 7. Okey, sama dengan sin 80 bahagi, okey, 80, depan dia apa? Depan dia, oppose dia adalah, line dia adalah 10. So bagaimana? Cikgu zoom sikit, takut nak nampak. Okey, so bagaimana nak selesaikan dia? Okey, macam biasalah. Sudut BAC sama dengan, pindah dulu 7. So akan dapat apa? 7 sin 80 bahagi dengan 10. Okey. Lepas tu apa? Pindahkan sin. Pindahkan sin dia akan jadi sosangan sin. So sin inverse lah. Okey, so sudut kat sini, sudut BAC kat sini boleh. Okey, berapa seorang kira? Shift sin tu last sekali Okey, siapa ada kalkulator tekan dulu 7 sin 80 bahagi dengan 10. Lepas tu tekan shift sin. Lepas tu tekan answer. Tekan sama dengan. So berapa boleh kat sini?
58. Alhamdulillah. Ada juga yang menjawabnya 58. Betul. Okey, betul. Okey. So kat sini je matematik tambahan. Ni yang kita belajar semasa lower form, iaitu sifat yang ada pada segitiga, iaitu sifat sudut dalaman dia adalah 180. 180 sama dengan 80 tambah dengan 43.58 tambah dengan sudut yang nak cari, iaitu sudut apa? A, B, C. Okey, maka sudut ABC sama dengan kiralah sendiri, pindah. Okey, dapat berapa? 56.42. Okey, terima kasih. 56.42. Jangan tinggal gini. Kalau 56.42 dia dah jadi length. Sedangkan soalan nak cari sudut. Ingat bila sudut jangan lupa ada simbol ni. Ada simbol apa? Ada simbol degree. Biasanya pelajar tinggal sama tu. Jawab sedap dah orang lain sedap dah. Sini salah Kalau buat 56.42 sahaja dalam kertas jawapan awak, maka itu dikira sisi ataupun panjang sisi ataupun length. Tapi kalau awak buat degree, ini menunjukkan sudut. Okey, ini menunjukkan sudut. Ni sudut ni. Sudut. Menunjukkan sudut tu je. Okey. Cikgu takut awak tinggal hak ni lah. Sebab biasanya kalau cikgu akan tengok salah awak je. Cikgu tak boleh tengok betul awak. Sebab cikgu tahu dah awak pandai. Awak salah awak tu mana? Tu kita nak cari. Okey. So, hati-hati dalam menyelesaikan masalah matematik. Okey. Tu matematik nama dia penyelesaian masalah. Okey, so kena berhati-hatilah. Okey, yang kedua. Yang kedua apa lagi yang ada kat sini? Okey, yang kedua soalan apa? Yang kedua soalan dia apa? Luas. Luas. Luas apa? Luas semua sekali ke? ABC. ABC. Boleh cari luas ABC? Boleh. Cuba cari sekejap. Okey, cikgu bagi hint je. Cikgu bagi hint dah bentuk gambar rajah. Okey. A, B, C. Okey. Sini adalah 10. Sini adalah 7. Sudut kat sini adalah apa? 56.42. Okey. So, cikgu bagi hint guna kaedah formula kat sini. Okey, guna kaedah rumus. Okey, siapa dah kira bagi jawapan ke cikgu? Kira, jangan duk kira. Okey, dapat berapa? 29.16.
Okey, 29.16. Lagi jawapan lain? Ada lagi? Sama dengan Syairah. Ha? Dah jawapan lain. Ada lagi yang dapat jawapan lain? Ada lagi? Ada? Okey. So, paling okey betul betul Syahirah bagi dia. Sama dengan Syahirah. Okey, so cara dia adalah 1/2. Okey, 10 darab dengan 7. Lepas tu sin 56.42. Okey, lepas tu awak selesaikan. Okey, so awak akan dapat 29 yang dapat 29.569. Okey, kalau nak ambil. Tapi kalau cikgu 4 ke berhenti. Iaitu apa? Bunda lah round off. Okey, so 29.16. Okey. Okey, so 29.16. Okey. Boleh? Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kehendak soalan dia nak apa? Dua markah aja. C. Okey, C nak apa? Dia nak B dengan D dengan B. Mana D? Jumpa D. Ni D dengan B. Okey, yang seterusnya dia nak apa? B dengan E. Nampak tak? Okey. Kalau kita tengok, satu soalan tu telah kita jawab. Okey, secara umumnya lah. So sekarang ni cikgu nak tunjuk cara pengiraan, nak kira panjang DB tu. Okey. Okey, cikgu buat kat sini C. Okey, sekarang ni cikgu nak kira DB. So bagaimana nak kira DB? Tadi cikgu dah khabar dah. Okey, DB. Okey, ratio dia berapa ni? 4 So kat sini adalah 10 bahagi dengan 5 darab dengan 4 sama dengan 8. Kena tunjuk lah. Kena tunjuk. Kena tunjuk. Jangan tulis 8 saja. Takut jawapan tak terima Tapi kalau tengok skema terima je ni. 2 markah je ni. Okey. So yang seterusnya apa? Yang seterusnya baru nak kira BE. Okey, so bagaimana nak kira BE? Cikgu cadangkan buatlah gambar rajah dulu. Kita tengok gambar rajah. Okey, so sini adalah B, sini adalah E yang kita nak cari. Okey, sini berapa sini? Sini 8. Okey. Boleh? Okey, so sudut kat sini berapa? Sudut kat sini? Iaitu 56.42 degree. Okey, 56.42 degree. Okey. Boleh? Boleh selesai ke? Okey, so cikgu nak guna apa soalan ni? Okey, soalan ni guna cah. Tahu cah? Iaitu guna cos 56.42 degree sama dengan BE bahagi dengan 8. Maka BE sama dengan 8 cos 56.42 degree. Okey, tolong kira kejap tu cikgu. Hello. Ada kelas.
Berapa? Oh, Alhamdulillah. Okey. Okey. Okey, so dapat apa kat sini? Dapat 4.425. 4.425. Okey. Kalau awak tengok kalkulator, awak kira awak dapat 4.424806169. Okey, kalau dengan cikgu, biasanya cikgu suka 4 angka bererti. Okey, 4 significant figure. Okey, jawapan mesti tulis dalam 4 angka bererti. Baiknya. Okey. Okey, boleh? Okey, yang seterusnya dia suruh cari apa? Dia suruh cari luah ni. Okey, cikgu guna pen lain lah. Pen apa sama tak? Pen Pak merah situ tak? Okey, dia suruh cari luah apa? Luah ni. A, C, E, D. Okey, kalau ikut gambar rajah. Okey, cikgu suka, kalau soalan ni cikgu suka buat gambar rajah senang. Okey, dah pandai cerita lain. Okey, nak win apa? D, dia nak ni Dia nak apa? Dia nak A. Okey. B. C. Ni adalah E ya. Oh, sama dengan luas segitiga hok besar tu. Hok kita kira tadi. Luas yang besar tu soalan A ni. Luas yang besar. Okey. A, B, C tolak dengan luas yang ada segi empat ni. Mana tapak dia berapa adik? Tapak dia kita dah tahu, tinggi dia sini kita ada 8, sini kita ada berapa sini adik kita kira adik? 4.425. Okey. Cikgu besar balik. Okey, boleh kira tak ni? Boleh kan? So sama dengan ABC ni kita dah kira dah di soalan B ni. Okey, ni soalan B ni. Dapat 21.16. Pak jawapan sama dengan Syahirah tadi. Okey, 2 apa ni? 29.16. Okey, tolak. Okey, ni segitiga apa ni? Segitiga apa? Sudut tegak. Sudut tegak. Lepas tu cikgu lupa dia. Dia ada satu lagi sini. Satu sini dia ada apa? Dia ada sudut 56.42 degree. So tolak dengan 1/2 8. Ni cikgu guna formula rumus 4.425. Okey, 4.425 sin 56.42. Okey, cikgu nak besar sikit. Okey, so awak dapatlah kat sini. Okey, sini awak dapat apa ni? 14.41. Okey, boleh? Boleh? Ada soalan nak tanya? Ada soalan?
boleh Cikgu, Ya, saya. yang cah tadi yang Cah. kan nak tahu nak guna je. Bila Oh, nak guna. bila nak guna cah Mm-mm. Okey. Dia ada soh, ada cah, ada tua. Bila nak guna? Bila dia sudut tegak. Gini. Okey, gunanya adalah untuk mencari apa? Mencari sisi. Mencari sisi apabila ada sudut kat sini. Okey, apabila diberi sudut, kita boleh cari mana-mana sisi lah. Okey. Kalau dah guna cos cah tua, kita boleh satu lagi kaedah kalau tak ada sudut. Okey, contohnya dibagi sisi je. Sudut tidak diberi. Okey, bagi sisi je, sudut tidak diberi. Okey, kita guna teorem Pythagoras. Okey, Honing nak describe gitulah secara umumnya. Cikgu bagaimana nak lebih lagi? Melalui pelbagai latihan. Awak kena banyakkan latihan awak. InsyaAllah boleh. Okey? Boleh? Cuma gitulah detect dia, cara nak detect dia. Gitu je. Okey, sebab benda ni awak dah belajar dalam lower form. Cuma cikgu benda ingatkan balik lah. Okey, ingatkan balik. Okey. Okey, ada lagi kan? Kita buat soalan yang ketiga, soalan yang terakhir boleh? Fadli ambil case ambiguity sir. Ambiguity mana ambiguity ya? Saya ingat soalan mana ya? Ni. Okey, tengok soalan Musmilah. Okey, cuba buat dulu sekejap. Soalan ni cikgu nak buat kan? Boleh cuba. Okey, tengok bagaimana kita nak tahu soalan tu ada ambiguity? Antaranya dia ada perkataan ni cakap. Yang keduanya soalan tu dia suruh kita sketchkan dia. Ni sketch lah. Maknanya soalan ni kemungkinan besar adalah ambiguity case kat sini. Okey, soalan nombor 9 ni. Okey. Okey, sebelum terlupa, ada satu yang cikgu lupa nak khabar. Okey, ni buku teks nampak Okey, nanti buatlah awak. Okey, awak tengok cara bagaimana pembuktian sebab silap cikgu ada dia panggil mentahkikkan balik Okey, ini adalah bagaimana kita nak buktikan rumus sin. Okey, kalau ada buku teks nanti awak rujuk muka surat 243. Okey, ada kat sini 243 ni formula yang kita guna tadi. Cuma tadi cikgu buat secara ni lah. Cikgu manfaatkan balik. Okey, dan satu lagi. Okey, ini adalah petua kosinus. Okey, samalah. Okey. Cikgu tu balik. Okey, dan next. Okey, ini adalah luas Ini luas yang awak belajar secara umum iaitu base darab dengan height, half setengah darab dengan tapak darab dengan tinggi. Okey. Ni adalah menggunakan rumus, luas yang melibatkan rumus. Awak boleh tengok nanti buku teks saya rujuk buku teks balik. Okey, ini adalah luas segitiga yang menggunakan rumus Heron. Siapa Heron ni? Orang lelaki ni Okey. Cikgu pun tak kenal mana kat dia. Okey, cuma cara cikgu tahulah. Okey. Itu sajalah dalam buku teks awak. Buku teks silap ada ni. Catat ni. Maknanya yang perlu awak kena buat, yang perlu awak kena, kalau ada nota lah, tolong buat nota lah Perlu yang kena buat nota yang pertamanya ni petua sinus,
Okey, petua cosine. Okey, lepas tu case ambiguity. Okey, ni 3. Dan yang keempat, luas. Luas dia ada 2. Satu, luas yang melibatkan rumus. Satu lagi yang melibatkan heron ni. Okey. Mak cikgu rasa ada kelas yang ada habis kita tajuk ni kan? Okey, boleh rujuk dah. Ambil ni sebagai nota awak dah memadai. Okey, kita beralih kepada soalan nombor 9. Cikgu bagi masa ke nak buat sama-sama? Boleh ke soalan A? Soalan A nak dalam darjah je. Okey, tengok. In degree. Bu, Ya. Siapa tu? cakah tu apa? Ha? Cakah. Kelas kita tak apa-apa? 1. Pukul 1 lah. Habis soalan ni habis lah. Cakah tu apa tu? Ha? Cakah. Cakap awak nak belajar ke? Sudut Lupa. dulu. Lupa. Sekejap Ambil cas je. Okey, dulu awak dah belajar jenis sudut kan. Antaranya sudut nama dia tirus. Yang keduanya adalah tegak. Yang ketiganya adalah cakah. Yang keempatnya adalah reflect. Reflect. Okey, apa maksud tirus? Iaitu kurang daripada 90. Apa maksud tegak? Sama dengan 90. Ni daripada sudut cikgu memerihakan pada sudut. Ada benda lagi boleh tengok Apa maksud cakah? Di antara 90 sehingga 180. Okey, apa maksud refleks? Sebaliknya lah. Biasanya 180 hingga 360 lah. Okey. So refleks ni setakat ni cikgu dah jumpa lagi ni. Setakat ni soalan ni dia hanya memerihakan tirus, tegak dengan cakah. Tu je. Boleh Ada lagi nak tanya? Tanya je, cikgu cuba jawab. Kalau cikgu tahu, cikgu tak tahu, senyap ke tu. Okey, kita buat sama-sama ya. Okey, soalan yang pertama tengok QRP. Mana Q, mana R, mana P. Okey. QRP lah, QRS. Okey, kalau cikgu macam biasalah. Okey, sebab cikgu dah pro lagi. Hari ni belajar, maka Q, R dengan S, maka cikgu buat kaedah jadual, gambar rajah senang. Sini 10, sini adalah 12. Okey, ini adalah sudut yang kita nak cari Ya ke? Tak, sudut yang nak cari kat sini Boleh? So bagaimana kita nak selesaikan dia ni?
QS. Okey, ni sudah cakap ni. Okey. Bagaimana kita nak susah? Guna hak dia bagi tu kak. Guna hak dia bagi. Hak mana hak dia bagi? Yang luas segitiga QRS ialah Ya, pakai yang ini. Soalan ni terbalik soalan ni terbalik. Okey, soalan ni terbalik. Okey. Terus. Pakai ni Sekarang ni soalan ni dia terbalik. Dia bagi apa? Dia bagi luas. So, 1/2, 10, 12. Okey. Okey, kalau awak baca kat sini, iaitu QR ialah 40. Okey, so bersamaan dengan bersamaan berapa? Okey, so siapa kat sini adalah sin sudut QRS. Okey, sama dengan apa? Sama dengan 40. Okey, so sudut QRS sama dengan 40 darab dengan 2 bahagi dengan 120. Okey, lepas tu inversekan dia. Okey, sosangkan dia. Okey, berapa boleh? So dapat 1.81. Okey, degree Okey. Sebab apa degree? Sebab dalam darjah. Degree lah. Okey, yang seterusnya, okey, kat sini kita dah ada dah. Okey, kita dah ada sudut kat sini. Sudut kat sini kita dah ada iaitu 41.81 degree. Okey, yang keduanya soalan nak cari apa? QS dengan PQ. Mana QS? Ni Q kepada S lah. Yang ni nak cari. Okey, yang seterusnya adalah PQ. Jumpa PQ sini nak cari. Okey, sini nak cari. Ni cikgu masuk dah ni. Dia kata apa? RQS adalah cakah. Cikgu tulis sini cakah tu. Okey. So, maklumat mana dulu yang kita boleh kira? Iaitu QS dulu kan. Okey, untuk soalan B. Untuk soalan B, QS dulu yang boleh kita kira kan. Okey, cikgu ambil gambar rajah ni. Nak suruh nampak gambar rajah ni. Kalau dah pandai cerita dah. Okey, cikgu tunjuk dulu gambar rajah ni. Jangan tanya cikgu, cikgu wajib ke buat gambar rajah ke tak? Okey, itu bergantung kepada awak. Kalau awak nampak, buat je. Kalau awak perlukan gambar rajah, bantuan gambar rajah, buat je bantuan gambar rajah ni. Okey, so kat sini guna petua apa? Petua kosinus. So kat sini QS, okey, kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 tolak dengan 2. Cikgu salin bawah ni 2 apa? 2 10 darab dengan 12. Okey, darab dengan cos 41.81 degree. Okey, maka QS kat sini boleh tulis sebagai 10 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, tolak dengan 2, 10, 12. Okey, cos 41.81 degree square root Okey, so nilai kat sini dapat. Okey, dapatlah kat situ. Okey, so dapat apa sini? Awak akan dapat 8.069. Okey. So kat sini cikgu dah kira dapat 8.069. Okey. Okey, yang seterusnya cikgu nak kira apa? PQ. PQ. Nak letak mana lah PQ ni? Kapan ya? Okey, PQ ni.
Okey, cikgu nak tak mana PQ ni PQ. Nampak PQ? Okey, ni PQ. Okey, sini adalah P, sini adalah Q, sini adalah S. Okey, sudut sini berapa? 80. Sudut sini berapa? 70. Okey, QS berapa QS? Iaitu kita dah kira dapat 8.069. Okey, so kat sini kita guna apa? Kita guna formula sinus tu. Okey, iaitu kalau soalan nak apa ni? PQ ni, PQ kan. So PQ, soalan nak length, cikgu letak length kat atas. Okay, PQ, oppose dia, lawan dia adalah sin 80. Okay, sama dengan length untuk 70 ni adalah 8.069 bahagi dengan sin 70. Okay. So apa nilai PQ? Okey, sebelum nak cari nilai PQ, kita susah dulu biar ia duduk dalam keadaan senang kita nak tekan kalkulator. Iaitu sin 80 bahagi dengan sin 70. Okey, so tekanlah kalkulator. So awak dapat lebih kurang 8.456. 8.456. Okey. Maka soalan A, soalan B sama. Cuma soalan A ni dia ngundur-ngundur. Biasanya kita cari luas. Okey, biasanya kita cari luas, tapi soalan hari ni diberi luas, dia suruh cari sudut. Bagus siapa yang perasan ni? Tahniahlah. Okey, yang seterusnya adalah dia bagi apa sini? P prime QS ialah segitiga yang satu lagi dengan keadaan P prime S PS dan sudut P prime QS. Prime ni ada tanda gini. Okey. Dia kadang-kadang dia adalah objek, kadang-kadang dia adalah image. Tengok keadaan. Okey, kadang-kadang dia image, kadang-kadang dia objek. Tapi biasanya P prime merupakan objek sebenarnya, image sebenarnya. Image di sebalik P. Kadang-kadang dia pun duduk di tempat yang sama. Okey. So soalannya suruh lakukan PQR. Okey, yang mana P? Okey. Untuk soalan macam ni, okey, apakah yang kalau cara cikgu lah. Okey, apakah yang fit kat sini? Yang tetap, yang fit ataupun yang constant kat sini adalah sudut dia. Sudut yang pertamanya. Okey, yang keduanya adalah PS dengan PS ni, iaitu dia punya length dia. Okey. Kalau cara cikgu okey, kalau cara cikgu akan lokis balik gambar rajah asal. Ambil gambar rajah asal. Tak kira apa gambar asal. Okey, balik gambar rajah asal iaitu PQS. Ambil balik gambar rajah asal. Okey. So PQ berapa adik kita kira? Iaitu maklumat kat sini kita ada 8.456. Okey, QS berapa yang kita kira adik? Kita dah kira QS adalah 8.069. Okey. PS ada ke maklumat? Tak ada. So kita ada sudut-sudut, biarlah. Sebab length yang perlu. Sebab biasanya kita akan tarik length yang panjang ke yang pendek nanti kita rujuk nanti. Okey. Okey, so kita baca. Okey, kita baca. Soalan ni senang sikit ni. Saya ambil yang biru cikgu ambil yang biru. Okey, dia kata apa kat sini? Dah ke? Okey, dia kata apa? P prime S sama dengan PS. Nampak dah? Hak mana gerak, hak ni gerak. Maknanya sini PS lah. Ada lagi PS kat sini. Okey, seolah-olah kita swing. Kalau kita belajar dulu, kita pakai jaga lokal, kita swing kat sini. So kat sini nama dia P prime. Okey, so kat sini.
Okay. Gambar rajah dia. Okay, so kita dah dapat. Sini berapa adik sudut dia? 70. Kalau sini 70, sudut kat sini pun kaki sama, 70. Okay. Boleh? Okay, yang seterusnya nak lakar. Tinggal gitu je. Gitu je jawapan dia. Nak lakar. Hak biru tu. Cuma dah dapat extra hot curve ni jangan buat. Okey, cikgu padang Cikgu buat gini dah memadai. Okey, sebab yang keduanya adalah P prime Q dengan S. Maknanya hak ni tetap dah usik lah, dia kekal. Memang kekal. Okey, kekal sama. Hak ni sama dengan hak ni kan. Betul tak? Bila dia sama, okey, bila kita pecah dua, tadi sudut 80, so kat sini akan jadi 40, sini akan jadi 40. Sebab ia dah jadi kekak dua dah. Okay. Cikgu 40 perlu tulis ke tak? Okay. Kita baca soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya ia nak PQS, P prime Okay, soalan yang kedua ni soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua dia nak, okay, cikgu lukis balik. Dia nak P prime Q dengan S. So kita perlulah maklumat. Kalau sini 40, kita bubuh balik 40 sini. Okey, ingat straight line ni adalah straight line. Kalau sini 70, sini berapa? 110. Okey, so sini adalah 110. Okey, cikgu, kenapa sini 40? Sebab okey, sudut dia adalah sudut yang sama. Okey, dia jadi nisbah punya lah. Okay, sudut antara sudut ni ia kat 2. So akan jadi 80. 80 bagi dengan 2 dapat 40. Okay. So 70 ni sebab apa sama? Sebab kaki dia sama. Okay. Sebab apa sini 140? Sebab ni straight line, maka bermaksud 180 tolak dengan 70 dapat 110. So nilai dia kat sini lah. Okay, so dia nak luas So nilai yang kita ada tadi, okey, nilai yang kita ada, yang solid yang kita ada kat sini adalah 8.09. Okey, nilai yang kita ada tadi kan. Okey, so kita kena cari apa? Line PQ ni, P prime dengan Q. Sebab dia nak apa? Dia nak luas tak? Luas. Okey, dia nak luas. Okey. Bagus soalan ni. Okey, so dia nak luas. So kat sini kita cari panjang PQ, P prime Q bahagi dengan sin 40. Cikgu guna apa? Sinus sinus rule. Okey, so kat sini adalah 8.09. Okey, bahagi dengan berapa? Bahagi dengan bahagi dengan apa sayang? Bahagi dengan sin 110. Okey, so P prime Q sama dengan 8.09. Okey, sin 40 bahagi dengan sin 110. Okey, so kat sini dapat okey, PQ. Okey, so sini dapat apa sini? Sini dapat 5.520 Okey, so sudut kat sini berapa? Sudut kat sini 30, 480. So kat sini adalah 5.520. Okey, so soalan nak luas. So cikgu guna formula apa? Formula rumus kat sini. So luas ataupun area. Okey, sama dengan 1/2 5.520 darab dengan 8.09 sin 30. Okey, buat soalan ni boleh kira macam-macam ni.
05 darab dengan 5.520 darab dengan 8.069. Okey, sin 30. So awak dapat lebih kurang 11.14. Okey? Boleh? Boleh dah eh? Okey, itu sajalah daripada cikgu. Itu kan luas. Okey, itu sajalah daripada cikgu pada hari ini. Ada nak tanya apa-apa? Okey, itu ya. Okey, siapa yang belum tulis nama dulu sebelum bersyurah. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, cikgu. Terima kasih.